Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi kali ini pada siri tazkirah kita, iaitu kisah-kisah daripada Al-Quran. Dan Alhamdulillah pada minggu lepas kita telah pun menceritakan kisah mengenai Harut dan Marut yang merupakan dua malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah utus ke bumi ini atau di Babylon secara khusus sebagai suatu ujian bagi manusia, di mana mereka mengajarkan ilmu sihir namun bukan untuk digunakan oleh manusia secara begitu sahaja, akan tetapi sebagai suatu peringatan kepada kita untuk mengetahui beza antara, atau untuk manusia ketika itu mengetahui beza antara sihir dengan mukjizat dan membezakan antara keimanan dan kekufuran. InsyaAllah pada hari ini pula saya akan menceritakan suatu kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi Musa AS yang terdapat di surah Al-Baqarah. Malah kisah ini merupakan kisah surah Al-Baqarah mendapat nama Baqarah tersebut, iaitu kisah mengenai seekor lembu muda. Dan kisah ini terdapat dalam surah tadi, surah Al-Baqarah tersebut, dari ayat 67 hingga 73. Sebagaimana berikut. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Sadaqallahul Azim. Yang bermakna, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka iaitu Bani Israel bertanya, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Maka Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil. Mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan umurnya di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu untuk melakukannya.
Mereka berkata lagi, mintalah, tanyakanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Ma launuha. Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang kuning. Kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya, lagi menyenangkan mata orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata lagi, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami, tanyakanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu, kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu masih belum jelas bagi kami. Dan kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu. Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah dan tidak pula digunakan untuk mengangkut air, untuk menyiram tanaman. Ia juga tidak mempunyai cacat cela dan tidak ada belang pada warnanya. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Maka Allah berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Mereka pun memukulnya dan si mati tadi kembali hidup. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahami. Begitulah makna ayat-ayat yang telah dibacakan tadi. Dan darinya kita baru dapat sedikit sahaja gambaran mengenai kisah yang terjadi itu. Dan tentu untuk kita mengambil tahu dengan mendalam sedikit tentang kisah ini, tentu kita harus lihat apakah terdapat dalam hadis ataupun kata-kata ulama lainnya sesuatu yang dapat atau boleh mencerahkan lagi bagi kita kisah ini. Maka kita dapati dari beberapa hadis melalui beberapa orang ulama dan sahabat, kita dapati di antara mereka adalah Abdullah ibn Abbas, Ubaidah As-Salmani, Abul Aliyah, Mujahid As-Sadi dan beberapa lagi yang lainnya berkata, dahulu terdapat seorang di antara Bani Israel yang merupakan seorang lelaki tua yang sangat kaya. Namun, dia tidak mempunyai seorang anak yang akan mewarisinya. Akan tetapi, dia mempunyai beberapa orang anak-anak saudara yang tentu mereka ini ingin kalau boleh agar lelaki tua tadi dengan segera meninggal dunia. Atau dalam arti kata lain, mereka menginginkan agar orang lelaki tua tadi cepat mati. Jadi kenapa? Untuk apa? Agar mereka dapat mendapatkan harta warisan daripada beliau. Maka terdapatlah pada suatu malam salah seorang di antara mereka yang akhirnya tidak dapat tahan lagi menahan rasa jahat dalam diri dia, maka dia pun mengambil tindakan untuk membunuh lelaki tua tadi. Dan yang lebih parah, dia membuang jasad lelaki tua itu sama ada di tengah jalan ataupun di depan pintu salah seorang di antara kaum mereka. Jadinya di pagi hari, tentu orang ramai pun terjumpa jasad lelaki tua itu. Lalu mereka pun mulai mempertikaikan masalahnya. Mereka mulai bergaduh antara satu sama lain. Menuduh antara satu sama lain, mengatakan, engkau lah yang membunuh lelaki itu, engkau lah yang membunuh lelaki itu, dan sebagainya. Dan tentu serta-merta, anak saudara lelaki itu yang merupakan pembunuh pun datang. Lalu dia pun mulai membuat sandiwara dia. Dia pun mulai menangis. Dia mulai menangis dan berlagak konon konon menunjukkan kesedihannya atas kematian pakciknya tersebut. Maka orang-orang lain yang berada di sekitar mereka semua yang tidak ikut masuk campur dalam pergaduhan mereka dan pertikaian mereka datang lalu berkata, kenapa kalian masih mempertikaikan masalah lelaki tua yang telah mati ini? Kenapa kalian tidak pergi kepada Nabi Allah iaitu Musa AS? Maka anak saudara lelaki tua tersebut pun pergi menuju ke Nabi Musa AS. Lalu dia mengadukan kisah kematian pakcik dia kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun berkata, demi Allah, kalau ada salah seorang di antara kalian yang tahu apa sahaja mengenai
lelaki yang telah mati ini, lelaki yang telah dibunuh ini, hendaklah dia memberitahukan kepada kami. Akan tetapi tentu tidak ada satu orang pun yang tahu mengenai bagaimana lelaki tersebut mati, siapa yang membunuh dia dan sebagainya. Jadi, oleh itu, Bani Israel pun meminta kepada Nabi Musa untuk menanyakan kepada Rabb-Nya, menanyakan kepada Allah untuk bantuan menyelesaikan masalah ini. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Dan hal yang disuruh Nabi Musa oleh Allah serta-merta adalah untuk menyuruh Bani Israel menyembelih seekor lembu. Dan tentu Bani Israel, mereka rasa seolah-olah Nabi Musa ingin mempermainkan mereka kerana mereka datang tanya Nabi Musa untuk tolong mereka cari tahu siapa yang membunuh lelaki tersebut. Tiba-tiba Nabi Musa datang dan Nabi Musa berkata, pergi sembelih kambing. Pergi sembelih seekor lembu. Jadi mereka pun tanya, kau memainkan kita ke? Kita tanya kau pasal orang yang mati, habis kau cakap macam gini. Dan tentu Nabi Musa merupakan seorang Nabi, dia pun berkata, aku berlindung kepada Allah daripada membuat hal-hal yang biasa dilakukan orang-orang yang dah tak ada kerja. Jadi mereka pun faham bahawa apa yang disuruh Nabi Musa itu memang sesuatu yang datang daripada Allah. Dan menurut Ibn Abbas, Ubaidah, Mujahid dan sahabat-sahabat dan ulama-ulama yang lainnya, mereka berkata, seandainya Bani Israel ketika itu mereka menyembelih apa sahaja lembu, maka perkara tersebut akan selesai dengan mudah. Namun mereka yang memilih untuk menyusahkan diri mereka sendiri dengan menanyakan pelbagai-pelbagai soalan, sehingga akhirnya Allah menjadikan hal yang sedang berlangsung di antara mereka menjadi lebih susah bagi diri mereka sendiri. Di mana mereka bertanya mengenai jenis lembunya, umur lembunya dan warna lembunya dan sebagainya. Sehingga mereka diberikan jawapan untuk mencari lembu yang dengan setiap pertanyaan mereka dapati lembu yang mereka harus cari adalah sangat rare, jenis lembu yang sangat sulit untuk dicari. Dan mereka pun terus bertanya mengenai warnanya, di mana Nabi Musa menjawab bahawa Allah berfirman, warna lembu yang mereka harus sembelih itu adalah warna kuning. Dan tentu kita semua pasti tahu, untuk mencari lembu yang memang warna dia warna kuning, yang membuat mata kita merasa senang memandangnya adalah tentu sangat sulit. Namun, mereka seolah-olah tidak puas dengan kesulitan yang telah diberikan kepada diri mereka dan mereka bertanya lagi. Okey, so sekarang kita dah tahu warna dia pula. Sekarang kau minta kepada Rabb kamu, wahai Musa, untuk jelaskan kepada kita lagi mengenai apa sebenarnya kerja si lembu ni. Jadi Nabi Musa menjawab bahawa lembu ini bukanlah lembu yang telah disuruh untuk membajak tanah atau tolong mengangkat air untuk mengairi tanaman dan sebagainya. Dan setelah itu baru mereka puas hati. Dan mereka pun mencarilah. Mereka pun pergi mencari lembu tersebut mengikut setiap details yang telah diberi kepada diri mereka. Dan hampir saja mereka tidak dapat mencari lembu itu. Dan menurut satu riwayat, apabila mereka dapat menjumpa lembu yang persis mempunyai setiap ciri yang disebut tadi, mereka dapati lembu itu hanya terdapat pada seorang lelaki yang baik. Dan lelaki itu merupakan seorang lelaki yang sangat baik kepada orang tua dia. Lalu mereka meminta lelaki tersebut untuk memberikan kepada mereka lembu itu. Dan tentu lelaki itu tak nak. Lalu mereka cuba untuk memberikan kepada lelaki itu emas yang senilai dengan berat lembu tadi. Dan lelaki itu masih tidak mahu mengambil wang mereka, tidak mahu menjual lembu dia. Sehingga akhirnya mereka offer untuk memberikan emas sebanyak 10 kali ganda berat lembu tadi. Barulah lelaki tersebut menjualkan lembunya. Dan tentu setelah mereka
memberikan harta yang banyak untuk mendapatkan lembu itu, makinlah mereka jadi lebih macam takut atau sayang istilah dia untuk menyembelih lembu tadi. Akan tetapi akhirnya mereka sembelih juga lembu tersebut. Dan setelah mereka sembelih lembu tadi, maka Musa AS pun menyuruh mereka untuk memukul lelaki yang telah dibunuh pada awalnya, pada awal cerita tadi, dengan sebahagian daripada lembu yang telah disembelih itu. Dan menurut sebahagian ulama, dengan mereka disuruh memukul lelaki itu dengan bahagian kaki lembu tadi. Dan ada yang mengatakan dengan bahagian di antara bahu lembu tadi. Yang penting, apabila mereka memukul lelaki yang telah mati tadi, lelaki yang telah dibunuh tadi dengan bahagian daripada lembu kuning yang telah disembelih tadi, serta merta lelaki itu kembali hidup dengan tentu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Musa AS pun bertanya kepada lelaki itu, siapakah yang telah membunuh kau? Siapa pembunuh kau? Maka lelaki itu pun menjawab, sesungguhnya anak saudara lelaki akulah yang telah membunuhku. Lalu dia pun kembali mati. Dan disitulah yang dimaksudkan oleh firman Allah pada ayat 73 dari surah Baqarah tadi, di mana Allah mengatakan, demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kazalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Yang bermakna, demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya. Begitulah kisah mengenai penyembelihan lembu pada zaman Nabi Musa. Dan tentu daripada kisah tadi, kalau kita perhatikan, terdapat agak banyak pengajaran yang boleh kita pelajari, yang boleh kita ambil. Dan di antaranya adalah mukjizat orang yang mati boleh hidup kembali. Dan kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa tadi tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan orang yang mati. Dan kisah ini merupakan antara nikmat lain Allah SWT dalam bentuk mukjizat yang ditunjukkan kepada kaum Bani Israel, di mana melalui peristiwa di mana Allah hidupkan kembali orang yang mati itu, kaum Bani Israel dapat menyelesaikan suatu kes pembunuhan yang terjadi di kalangan mereka. Dan pengajaran lain yang boleh kita ambil daripada kisah ini adalah bahawasanya terkadang perintah Allah Subhanahu Wa Taala memang seolah-olah tidak akan logik pada akal manusia. Akan tetapi kerana dia merupakan perintah daripada Allah, maka macam mana pun dia wajib untuk kita taati. Lagi satu pengajaran yang boleh kita dapatkan adalah kepentingan mengucapkan kalimat insya-Allah dalam segala urusan. Sebagaimana kalau kita boleh perhatikan, Bani Israel ketika itu hampir saja tidak akan dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam menyembelih lembu tersebut. Dan di antara reason atau sebabnya adalah kerana mereka tidak mengucapkan kalimat insya-Allah. Dan kalau kita perhatikan beberapa kisah-kisah terdahulu, memang Allah dan Nabi ni ada sebutkan beberapa kisah di mana apabila seseorang tidak mengucapkan insya-Allah, maka agak padah akibatnya. Akan tetapi pengajaran yang paling penting tentu adalah tentang untuk kita memikirkan mengenai kekuasaan Allah
Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan dan mematikan. Di mana kita harus sedar atau mengetahui, memahami dan menyedari bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita manusia dan semua makhluk adalah tidak terbatas. Sebagaimana Allah mampu mematikan manusia dengan mudah dalam pelbagai cara, begitu juga Dia Subhanahu Wa Taala akan mampu untuk menghidupkan kembali semua orang yang sudah mati tersebut. Dan kalau kita mengkaji ayat-ayat dalam Quran, terdapat banyak kisah di mana Allah menunjukkan kekuasaannya untuk menghidupkan kembali orang-orang atau makhluk-makhluk yang telah mati. Dan yang terakhir sekali adalah untuk kita jangan bersikap degil dengan apa sahaja perintah yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Kerana akhirnya kita hanya akan menyusahkan diri kita sendiri. Itu sajalah yang saya kongsikan, akan saya dapat kongsikan pada hari ini. Semoga kita dapat meraih sedikit banyak manfaat daripada kisah tadi. Apa-apa saja yang benar, maka ia merupakan sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala silap dan salah merupakan daripada diri saya sendiri atau daripada bisikan syaitan. Semoga kita dilindungi darinya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.